Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum surah Al-Imran ayat 109. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Imran. Alhamdulillah hadirin sambung ya. Masih lagi kait dengan ayat sebelum atau terus kita bagi tahu Al-Imran. Bermula daripada ayat 1 lagi. Khususnya berkenaan dengan perintah Allah supaya jangan kita ikut Yahudi. Dan kalau kamu ikut mereka akan Rasulullah supaya kamu jadi kafir, jadi orang yang mengingkari Allah. Kemudian perintah Allah supaya takwa, taat perintah Allah, jauhilah dari Allah. Kemudian supaya bergantung dengan kitab Allah dan jangan pecah belah. Jaga kesatuan. Cari jalan bagaimana supaya bersatu. Dan sabar dan kekal di kesatuan kita usaha daripada kesenangan tapi dalam pecah belah. Jadi semua ni akan dapat bila kita jadikan Allah sebagai maksud untuk dapat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana untuk hasil kedua ni, maka amal ma'ruf nahi munkar perlu dibina. Allah Taala perintahkan supaya umat jadi umat yang mana sentiasa menyuruh perkara ma'ruf dan mencegah perkara munkar. Dan ini jalan manusia ni. Jangan ikut jalan orang yang gagal. Jalan Yahudi. Sekali lagi Allah Taala beritahu wala takunu kalladzina tafarraqu. Yang kamu jadi seperti orang yang telah pecah belah dan tidak ikut Taurat, tidak ikut Nabi Musa. Telah diberi pada mereka kitab Allah, telah diutus pada mereka Rasulullah, tapi mereka tak ikut. Jadi selepas datang pada mereka bayyinah kitab Allah dan juga Rasulullah. Dan orang yang ni Allah akan masuk neraka. Azab yang sangat besar bila Tuhan akhirat. Dan ayat kita baca bagi berapa kena taat perintah Allah. Walillahi ma fis samawati miliknya belakang. Kalau kita milik Allah. Wa fa'al lima dia boleh buat kepada Allah. Jadi setiap kali main ahkam betul berarti selepas ayat ahkam pasti Allah akan datang ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik dia. Jadi kita kira. Jadi ingat hidup kita punya tidak. Allah SWT yang memiliki. Baca bagi itu walillahi ma fis. Milik dia apa yang di langit dan bumi. Dan kepada Allah semua akan kembali. Wa ilallah turja'ul umur. Sekali lagi, kuntum khairan. Kalau kita buat semua tu, kuntum khairan. Kamu akan jadi umat yang terbaik. Pasti, jamin. Kuntum. Jadi itu adalah kan Allah. Ayat. Kamu pasti akan jadi umat yang terbaik. Tapi, tengok. Fayal ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil. Mak yang terbaik lagu sekali lagi orang datang ke sifat dia. Yang dikeluarkan untuk kebaikan seluruh manusia. Ya, linnas. Bukan untuk kita, keluarga kita, bukan untuk kaum kita, tidak. Bagaimana Nabi ini untuk linnas, umat ini untuk linnas juga. Bagus. Setiap orang yang bertanggung jawab pada seluruh umat. Dan seluruh umat bertanggung jawab pada setiap orang. Ini kita nak bina. Kita nak bina. Setiap orang, setiap ada kalangan umat bertanggung jawab pada seluruh umat. Dan seluruh umat bertanggung jawab pada setiap orang. Kita nak buat perasaan nafsi-nafsi. Ada orang lain. Sebab kita. Barulah umat dapat bangkit. Kalau kita dah main ni, tanggungjawab baik ni, tanggungjawab ustaz ni, tanggungjawab dia ni, tanggungjawab kita. Ini bangsa yang mana tak akan bangkit. Tai kritik, dia kritik semua kan. Tapi tak buat kerja orang lain. Jadi tak kritik itu semua ni. Apakah daripada presiden apakah orang kampung masalah, pemerintah masalah, pemimpin masalah, ustaz masalah, semua masalah. Tapi tak buat kerja, sepatutnya mana? Orang yang bersikap begini tidak akan maju. Kita tengok Allah Taala bagi, Allah Taala bagi. Kamu umat yang terbaik. Bila dikeluarkan untuk seluruh manusia. Untuk buat apa tak ta'muruna bil ma'ruf. Maaf. Dan mencegah daripada perkara munkar. Ta'muruna bil ma'ruf. Bagaimana perintah Allah dapat dilaksanakan? Bagaimana larangan Allah SWT? Wa tu'minuna billah. Dan semua dibuat ni kerana apa? Kerana iman pada Allah. Bukan dibuat kerana syuhrah, kerana kemasyhuran, kerana nak benda, kerana tidak. Kerana iman.
Ataupun ini janji Allah, dengan buat begini iman kamu akan jadi sempurna. Tu memang begitu. Boleh iman kamu akan jadi sempurna. Walau aman ahlul kitab, ulama kita awal jelaskan. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Ini bukan untuk kita. Jadi Yahudi hatta hari kiamat. Jadi kalulah Yahudi ahlul kitab aman seperti mana para sahabat. Lakana khairan, pasti mereka akan jadi yang terbaik. Yang terbaik. Terbaik. Minum sebahagian mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka ini fasik nanti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bagi jaminan kepada Nabi dan para sahabat berkenaan dengan perancangan Yahudi. Balik kita baca surah ini kan di Mekah sekali, di Madinah sekali. Selepas Badar belum berlaku, ini dah nak berlaku. Dan Yahudi sebelum Badar lagi buat propaganda macam-macam. Dan selepas Badar macam-macam usaha telah dibuat oleh Bani Nadir, Bani Quraidah. Dia kena ingat ekonomi dari tangan mereka. Orang-orang Arab ataupun sahabat-sahabat di Madinah, bekerja mereka. Tak ada. Jadi bila ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak peduli pada mereka ni, maka ekonomi bermasalah, hidupan bermasalah. Jadi ni Allah bagi jaminan lah yang dulu mereka tidak akan dapat bagi mudarat. Mereka ancam dengan macam-macam dengan keadaan. La yadurru, mereka tidak akan dapat bagi mudarat pada kamu illa anta. Melainkan gangguan. Sebenarnya Allah itu akhir surah ini. Kamu akan dapat tidak pada mereka. Pasti sekali Allah Taala beritahu. Adan katsira. Bahawa ini betul ujian. Kesusahan, kesempitan dari sudut ekonomi yang berlaku. Tapi mereka tidak akan bagi mudarat pada agama kamu. Perintah Allah tak akan bagi mudarat pada kamu. Dan mereka tidak akan dapat bagi mudarat pada kamu. Sebab perintah Allah sesuai apa keadaan. La yadurukum illa. Dari sudut dunia bukan boleh bagi mudarat. Tapi dari sudut bagaimana kesempurnaan agama, kita akan dapat bagi mudarat pada kamu. Wa yuqatilukum, sekiranya mereka nak perangi kamu, yuwallukumul adbar, mereka akan lari, mereka akan berpaling. Summa la yunsarun, kemudian mereka tidak akan diberi pertolongan. Jadi ini ayat ini jaminan daripada Allah kepada para sahabat. Jangan takut Yahudi. Dan bawa senjata dalam genggaman mereka ini untuk buat korban. Ini yang telah berlaku pada para sahabat di Madinah. Kemudian sambung lagi, duribat alaihim, telah dicop ke atas mereka ni kehinaan. Di mana saja mereka berada di Yahudi. Illa tengok Allah datang dari taqid. Ayat sepaling tak ada taqid, tak ada muqayyad, mutlak. Yahudi ini apabila Allah Taala bagi tahu telah dicop, telah diputuskan, telah ditakdirkan oleh Allah SWT ke atas mereka ni kehinaan. Di mana saja mereka berada, melainkan bila mereka sambung tali Allah. Itu maksud Islam. Sambung, tak lebih hubungan dengan Allah, kembali pada Allah. Wa hablin minan nas, dengan mereka bila hubungan dengan Islam. Dengan ikut Nabi, dengan jadi mukmin. Wa ba'u bi ghadabin, sebab apa jadi mereka telah dihina oleh Allah SWT. Wa ba'u bi sepatu mereka Allah SWT telah timpa ke atas mereka murka Allah. Telah kena ke atas mereka murka Allah SWT. Dan waduribat alaihimul maskanah, telah ditimpa ke atas mereka di maskanah, jiwa yang miskin. Maskanah miskin bahasa Arab, bukan miskin bahasa kita. Kita miskin yang tak ada duit. Negara ni miskin. Orang yang mana ditimpa kesusahan, miskin. Ini Allah lagi. Waduribat alaihimul maskanah, telah ditimpa ke atas mereka ni sifat miskin, sifat berhajat, takwa dengan dunia ke atas mereka. Dzalika, demikian itu Allah Taala beritahu, di annahum kanu yakfuruna bi ayatin, karena mereka sentiasa kufur dengan ayat Allah, dengan hukum Allah. Bahkan wa yaqtuluna al-anbiya, mereka telah bunuh para nabi, bahak. Demikian itu karena
Baru boleh bunuh para nabi ni. Tengok Allah Ta'ala beritahu. Punca ni agama, derhaka. Punca yang kanan adalah perintah Allah. Dia akan bagi itu kronologi jadi umat ni boleh jadi sampai tahap ni. Umat yang telah dibagi pada mereka kita. Bagaimana boleh sampai peringkat bunuh orang soleh di kalangan mereka sendiri. Dosa. Sebab tu tak semaya ni benda yang besar. Benda yang besar. Dia mula sini. Sebab tak semaya pun dia baru minara. Dia minum arak, ya zina. Zina. Dia lama-lama gini tak ambil hak orang. Bila dia halal mula bunuh orang. Bunuh orang jahat. Lama-lama bunuh orang baik. Lama bunuh orang yang mana tegakkan kebaikan. Dia punca dia agama. Kerana derhaka, kerana maksiat. Ya Allah bagi kita yang maksudkan yang terlalu. Hari ni Allah Ta'ala bagi kita. Kita tengok hari ni. Orang Yahudi di atas, kita di bawah. Kaya lagi dia. Ini kayu ukur. Ini Quran ini mi'yar. Allah alladhi anzal kitab bil haqq wal mizan. Ini alamat kita sama kita. Maknanya kalau kita di bawah dia kan, mana kita lebih hina daripada dia lagi. Bukan dia mulia daripada kita. Dia telah dihina oleh Allah SWT. Tapi kita ni ikut dia jadi hina lagi. Dengan perasaan ni, bila kita tengok kat wakil ni, kita heran. Allah Ta'ala kata Yahudi hina Yahudi ni, tapi kenapa? Nampak dia mulia daripada kita. Kemudian kita lagi jumpa dia, ingat dia. Dan Quran kayu hukum. Kita ni saya ingin. Kalau kita kena tengok dengan nafsu syariat. Kalau tengok banyak dari hukum Allah SWT ini nampak tak suka kan? Orang lelaki barai nak hantar zakah dapat 2 bahagian boleh dapat 1 bahagian. Apa? Istilah kan tegak tak adil dapat tak adil. Dia bukan masalah. Hukum Allah SWT tak adil. Kayu hukum kita tu saya ingin. Kita dapat tak adil. Nembel betul dah. Meja saya ingin. Kita dekat heran. Apa saya ingin? Sudut pandang kita, sudut hidup kita tu masalah. Dia kena kembali bagaimana supaya seperti mana pun. Dia sepatutnya orang lelaki dapat 2 bahagian. Sebab dia bertanggung jawab apa? Dia bertanggung jawab terhadap adik lelaki ni, adik perempuan dia. Dia tahu orang perempuan tidak ada tanggung jawab dari sudut nafkah. Daripada dia lahir sampai dia mati. Tak ada. Jadi oleh kerana keluarnya wanita daripada rumah, dia bapa, dia taksi, Grab, dia boleh bagi nama, dia boleh bagi duit, ada ayah dia juga bagi. Jadi yang bermasalah cara hidup kita. Cara hidup kita cara hidup kita cara dengan syariat. Lepas tu kita nak tatbikkan syariat, kita nak laksanakan syariat. Lepas tu bila kita cuba nak tak hayati, kita akan jadi heran. Baru je lagu ni syariat. Keadaan kita pun. Lepas tu kita bagaimana untuk jadi hidupan kita ni seperti mana hidupan yang telah diminta oleh Allah SWT. Dan ini tuntutan dia. Dan ini ujian. Itu bukan dihantar untuk bina kehidupan dunia ni seindah-indahnya. Dan itu lupa ujian. Kehidupan kita sebenarnya kehidupan akhirat. Dia tengok keadaan Nabi kita SAW. Tengok keadaan Nabi. Tengok keadaan Abu Bakar. Tengok keadaan semua Umar. Ini orang telah berjaya. Ini 2 empire jatuh pada mereka. Tengok. Apa yang mereka bina di Madinah? Tak ada satu. Dari mereka telah bina satu kehidupan yang begitu soleh suasana dia. Hantar mana-mana orang yang cukup berkualiti. Hantar Mesir Muslim Islam. Hantar Azerbaijan Muslim Islam. Hantar Bukhara Muslim Islam. Dia orang cukup berkualiti. Hari ini kita ni tak ada kualiti. Tak ada kualiti. Tapi kita rasa kita lebih hebat daripada mereka. Ini Allah SWT beritahu jaminan pada kita. Dan ini sekarang ini Yahudi di Madinah. Yahudi di Madinah kan ekonomi bawah mereka. Kelengkapan perang di bawah mereka. Tapi ini Allah telah tunjuk contoh dari Quran. Mereka telah hina. Mereka telah hina. Dan selagi itu Allah, selagi mana manusia butuh hubungan dengan Allah, dia akan dihina. Ya, hina. Pun begitu tengok Malaysia sama tak sama Allah beritahu tidak akan sama. So bila dia cari ahli kitab tu sendiri
Sebab Allah ada yang ummatun qa'imatun yatluna, ada satu golongan yang sentiasa baca kitab Allah. Yatlu ni baca untuk amal. Dia beza qiraah yaqra'u. Yatlun haqqa tilawati. Sebab makna tala yatlu ni dia ada makna taba'a yatla. Pada seterusnya. Alladhi yali. Dia baca untuk ikut. Jadi yang Allah Taala puji. Tidak sama di kalangan ahli kita yang benar-benar yang menegakkan, yang satu golongan yang mana yang menegakkan apa yang Allah Taala syariatkan. Mereka baca kitab Allah untuk tegak, untuk sempurnakan perintah Allah. Ana al-lail wa hum yasjudun. Daripada waktu malam, sebelum malam mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah mereka tatbik kan. Hukum Allah mereka laksana ya. Mereka tidak tahrim. Daripada waktu malam mereka beribadat kepada Allah Subhanahu. Ya Allah lah tertinggal. Ini orang tidak sama dengan ahli kitab lagu ni. Ada dekat kitab lagu ni. Lagi yu'minuna billah. Mereka benar-benar beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Menyuruh perkara ma'ruf, mencegah perkara munkar. Wa yusari'una bil khairat. Dan segera ke arah kebaikan. Wa ulaika minas salihin. Itulah orang yang saleh. Ini ta'rif saleh dari Quran. Sebab ta'rif saleh dan kita jangan letak istilah kita. Tengok dah. Bila Allah kata as-salihun siapa dia? Al-mu'minun siapa dia? Qad aflaha al-mu'minun alladhi sifat dia. Ini semua sifat. Dia soleh. Soleh jaga semaya, tak cakap dia. Bini pun tak cakap. Jadi ibadat dia. Bukan soleh. Soleh. Soleh tengok dia muru nabil ma'ruf wa yanha. Kita boleh tengok. Tak. Kalau munkar. Soleh. Ini mau soleh. Baca Quran yang kebina orang lagu ni. Dia akan menggerak dia. Jadi dia sebab dia kena ada hubungan kita ni akan gerak satu orang. Kalau tidak dia akan terperangkap dengan suasana yang dia bina, dia rasa gitu dengan kepala dia. Sebenarnya bukan kesolehan mukmin ni bukan seperti mana yang dia gambar. Bukan seperti mana Allah Taala bagi tahu, dan kamu dia dapat bagi tahu kepada kita mukmin ya taslim. Tunduk hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala bagi tahu. Wa ulaika minal, itulah orang yang soleh Allah Taala bagi. Orang yang soleh benar. Orang soleh benar. Dan bila dia buat kebaikan, mari gangguan. Mari gangguan. Nak supaya orang puji kau. Patut ayat sebab mari wa ma yaf'alu min khairin falyakfurhu. Apa yang dia buat, kebaikan apa yang dia buat, maka falyakfurhu. Kebaikan tidak akan diingkari. Tidak akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihargai. Jadi jangan bimbang. Allah Subhanahu wa taala menghargai apa saja kebaikan yang dibawa oleh hamba. Dan Allah wallahu alimun bil muttaqin. Allah sangat mengetahui siapa yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bidna lima tuhibbu wa tarda. Radina billahi wa